Saya Santuni, kita berjumpa lagi. Pembinaan Fasa 1A Projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sabah mencatatkan kemajuan 85.25%, manakala Fasa 1B yang baru dimulakan mencapai 9.49%. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Kementerian Kerja Raya akan terus melaksanakan pemantauan dan koordinasi bagi memastikan projek LPB Sabah bagi kedua-dua fasa itu disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Projek ini adalah projek mega kerajaan persekutuan untuk manfaat rakyat negeri Sabah yang telah dimulakan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mengenai pekerja dan juga bahan bekalan. Itu tiga perkara utama yang saya kira sedang diatasi perkara itu. Dan kita ada jawatan kuasa khas di peringkat pusat yang memantau setiap bulan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau kemajuan pakej kerja 7 WP7 menaik taraf Jalan Inanam ke Sepanggar. Datuk Seri Ahmad turut mencadangkan kontraktor terlibat mempertimbang sistem kerja shift termasuk kerja pada sebelah malam bagi mempercepat kemajuan kerja pembinaan. Dalam pada itu, projek naik taraf jalan dari Inanam ke Sepanggar sebahagian daripada Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A kini siap 89%. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata perkembangan projek menunjukkan kemajuan positif dan berharap tempoh siap dapat dipendekkan dengan pengurusan kerja serta bahannya lebih efisien. Kalau kita adakan pengurusan pekerja dengan baik, pengurusan projek dengan baik, pengurusan keuangan dengan baik, pengurusan bahan-bahan dengan baik, kita boleh mengurangkan tempoh setahun itu. Saya harap mereka boleh kurangkan tempoh-tempoh itu. Jajaran utama sepanjang 9.9 km kini dalam proses pembukaan di bawah sijil penghunian sementara. Apabila siap sepenuhnya, jajaran berkenaan akan menjadi sebahagian Kota Kinabalu Outer Ring Road. Ia dijangka mengurangkan kesesakan, mempercepat pergerakan logistik dan memperkukuh ekonomi di kawasan Greater Kota Kinabalu. Rundingan pembahagian kerusi bagi PRU Dun Sabah ke-17 disifatkan paling rumit pernah dilalui melibatkan 3 gabungan besar dan pelbagai parti komponen. Demikian dinyatakan Timbalan Pengerusi DAP Sabah Datuk Chan Fong Hin. Jelasnya proses pengumuman calon kini berjalan mengikut urutan pelbagai parti dan gabungan bermula dengan amanah diikuti DAP, BN dan seterusnya GRS dijangka pada 12 hari bulan. Mengenai hubungan PH dan GRS, Datuk Chan menegaskan hubungan kedua-dua pihak masih baik walaupun wujud risiko berlakunya pertindihan di beberapa kerusi. But I will see it as a friendly match because at the end of the day, we are all under Madani. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan program agri komoditi dan jualan agro madani di Kota Kinabalu. Program Kampung Angkat Madani beri impak ketara kepada kesejahteraan penduduk Kampung Kijang di Merotai Tawau. Mereka kini menikmati pelbagai projek pembangunan serta kemudahan asas. Perkongsiannya bersama Fauzia Ajak dalam Madani Maju Makmur. Saya merasa gembira kerana program ini menjadikan Kampung Kijang sebagai kampung angkat dan saya berharap lebih banyak pembangunan akan dibawa ke Kampung Kijang dan khususnya di kampung kami Merotai ini untuk di masa akan datang. Sangat berbesar hati kerana kampung saya dipilih sebagai kampung angkat madani. Semoga akan datang kampung saya, Kampung Kijang, tidak akan ketinggalan dengan semua pembangunan seperti kampung-kampung lain yang ada di Malaysia. Kampung Kijang terletak kira-kira 40 km dari Bandar Tawau. Dibuka sekitar tahun 1968, kampung ini asalnya tanah rancangan dengan 22 peneroka di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS.
Pemilihan kampung ini dalam program Kampung Angkat Madani bukan sahaja memperbaiki kemudahan asas, malah memperkukuh hubungan antara kerajaan dan penduduk setempat. 7 projek kini giat dilaksana di bawah program Kendalian Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS. Kita ada 7 projek. Antaranya ialah pembinaan jalan masuk dan pintu gerbang ke Dewan Kampung Kijang, membina baru padang, dataran konkrit di Sekolah Agama Negeri Tawau dan juga membaik pulih tadika Jabatan Agama Islam Sabah, Masjid Nurul Dakwah. Kalau keseluruhan saya rasa boleh saya sebut dalam 80% sudah siap. Dengan peruntukan RM1 juta daripada Kementerian Dalam Negeri. Tidak hanya di kampung, manfaat program Madani turut sampai ke sekolah. Antaranya, Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger yang menerima kemudahan bilik darjah baru, memberi keselesaan kepada 65 pelajar dan 12 guru. Walaupun AKPS masih agensi baru dan berdepan kekangan tenaga kerja, namun semangat untuk menunaikan amanah rakyat tetap diutamakan agar semua projek siap mengikut jadual. Di sebalik projek fizikal yang dijalankan, inisiatif kampung dan Sekolah Angkat Madani ini sebenarnya membina sesuatu yang lebih penting. Rasa dihargai dalam kalangan penduduk luar Bandar Sabah. Dari Merotai, inilah bukti bahawa gagasan Madani bukan sekadar slogan, tapi janji yang sedang ditunaikan. Fauzi Ajak, RTM. Kira-kira 9,000 pelajar Kuala Penyu terima bantuan daripada Yayasan Pendidikan Limus Juri sejak diwujudkan pada tahun 2013. Pengarahnya Datuk Limus Juri berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen berterusan yayasan berkenaan dalam memperkasa pendidikan. Ya, betul. Ya, ramai yang kalau saya dipahamkan ada orang masuk dalam IVTS belajar ni dalam pendidikan dalam 4 tahun saja. Lepas itu habis dia orang kerja lah manfaat daripada yayasan tu. Dah banyak yang jadi doktor, jadi profesional apa semua ni, jadi engineer. Datuk Limus menyatakan demikian selepas pelancaran buku Pelan Strategik Pembangunan Daerah Kuala Penyu dan Daerah Kecil Menumbuk yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Seramai 200 pelajar menerima bantuan pendidikan yang disampaikan Ketua Menteri. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia bahagian Sandakan meraihkan kunjungan pengasas agama Demak Semarang Indonesia Ustaz Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai Kosku ke daerah berkenaan. Timbalan Ketua Usia bahagian Sandakan Awang Jaafar berkata, kunjungan itu bukan sekadar merapatkan jalinan muhibah antara dua negara tetapi turut memberi inspirasi melalui kisah perjalanan luar biasa Ustaz Abdul Razak dan anaknya berjalan kaki ke Mekah. Jadi ini adalah suatu kekuatan, mudah-mudahan ia memberikan inspirasi khususnya melalui usia bahagian Sandakan mengambil suntikan semangat yang telah dilakukan oleh Ustaz Razak dengan anaknya Imam Sudais. Kami sering mendengarkan tausiah dari para kiai guru tok bahwa kejarlah akhiratmu, dunia mengikuti. Dan itu menjadi motivasi saya. Walaupun keterbatasan, tanpa dengan adanya bekal yang cukup, bahkan bisa dibilang tanpa sedikit pun kami membawa bekal dari Demak keluar dari rumah, semua apa yang kami punya saya tinggalkan untuk istri, anak saya, nafkah selama saya tinggalkan. Akan mencontohi dan meneladani dan dapat menjadikan inspirasi. Ada rakyat daripada Sandakan, Sabah akan coba jalan kaki ke Mekah insya-Allah. Apa yang kita patut contohi adalah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita perlu usaha dan tekad yang kuat. Anak beliau berumur 14 tahun. Kalau difikirkan secara logik, mana mungkin dia boleh berjalan berorientasi 14 buah negara, tapi dengan kekuatan tekad untuk mencari rahmat Allah tu, akhirnya dia berjaya. Kembara misi berjalan kaki dari Semarang Indonesia ke Mekah mengambil masa 9 bulan 10 hari merintasi 14 buah negara bermula Januari 2025. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arbain. Malaysia Madani Rakyat disantuni.